Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Pengalaman yang aku nak share dengan korang ni adalah pengalaman aku sendiri, di mana pengalaman ni dah berlaku bertahun lepas, tapi aku nak cerita kat korang. Sebenarnya kenapa cerita ni aku agak lambat sampaikan, sebab aku tak berapa ingat sepenuhnya kisah yang berlaku. Kisah ni terjadi antara aku dengan kawan aku, so aku hanya cerita kat korang yang part aku ingat saja. Kalau ikutkan pengalaman kisah yang terjadi ni adalah pengalaman yang agak heavy juga, tapi aku cerita sekadar apa yang aku ingat sajalah. So kisah ni berlaku dekat rumah kawan aku. Masa tu aku tak betul-betul aku tak ingat tau kenapa aku tidur rumah dia. Dan aku tidur tu pula memang masa tu dalam 2 hari lah. Maksudnya 3 hari 2 malam tau. Okey, untuk percepatkan kisah aku ni, kejadian ni berlaku waktu tu pertama sekali ialah pada waktu siang. Masa aku nak tidur rumah kawan aku ni macam tak tahu tau yang aku ni sebenarnya jenis nampak-nampak. Sebab aku macam aku cakap lah, aku sebelum ni kalau aku berkawan, even daripada sekolah rendah pun, aku tak pernah rasa nak share kisah-kisah aku ni kat semua orang kan. Jadi of course ada kawan-kawan aku masa aku sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu aku sambung belajar, yang tak tahu betul-betul yang aku ni sebenarnya boleh nampak benda macam ni lah. Jadi kawan aku yang aku nak tidur rumah dia ni bukan satu kawan yang rapat sangat-sangat dengan aku, tapi disebabkan beberapa kes, macam aku cakap lah, aku ada benda aku tak ingat kan, disebabkan beberapa kejadian tu, punca dia kenapa aku nak tidur rumah dia tu pun aku tak ingat. So kisah yang aku nak share dengan korang ni pun salah satu family yang macam mak bapak dia pun macam okey jugalah. Jadi masa tu, waktu pertama kali aku sampai kat rumah kawan aku ni, mula-mula tu aku tak rasa pelik sangat, sebab rumah dia bukan rumah kampung tau. Rumah dia macam nak cakap, dia dekat kawasan tanah persendirian, tapi persekitaran dia bukan kampung, sebab selang beberapa rumah daripada rumah dia tu adalah kawasan perumahan yang menaik lah. Maksudnya ada taman, ada yang macam rumah apartment macam tu. So dia tak terlalu pendalaman. Jadi masa aku sampai tu, aku tak ada pun rasa macam nak melilo-lilo mata, macam nak tengok macam mana kalau macam sebelum ni aku macam pergi kat tempat-tempat yang aku agak nampak tanda-tanda untuk aku nampak benda-benda macam tu, aku akan berhati lah, aku akan tengok sekeliling kan. Tapi macam pergi rumah member aku ni, dia macam tak nampak pun suasana tu, sebab masa sampai tu pun ada orang main-main kat luar dan sebagainya. So bila aku sampai kat kawasan rumah dia tu, masuk je rumah dia tu, yang itu aku dah start rasa lain tau. Sebab masa aku masuk je rumah dia, beri salam tu, tak ada siapa-siapa yang sambut kita orang. Tetapi aku ada nampak satu jemaah macam orang tua ni tau. Dia nak kata nampak truly macam orang tua pun tak juga, sebab dia punya muka tu susah aku nak cerita macam mana. Tapi memandangkan keadaan dia tu yang membuatkan aku rasa macam, oh mungkin ni macam orang tua, sebab dia macam bongkok sikit, lepas tu tangan dia berkedut. Cuma rupa paras dia tu aku tak tahu macam mana nak gambarkan kat korang. Nak kata dia perempuan macam lelaki, nak kata dia lelaki macam perempuan, nak kata dia muda nampak macam tua, tapi nak kata dia tua macam muda. Kau faham tak? Dia macam muka dia susah untuk aku nak tafsirkan. So seberitu rupalah yang aku nampak masa pertama kali aku masuk rumah dia tu. Jadi bila aku nampak macam tu, aku dah macam keliru. Aku macam, adakah apa yang aku nampak tu adalah jemaah, ataupun salah seorang ahli keluarga kawan aku ni lah. Jadi aku pun masih tak adalah nak cakap, tu siapa, nenek kau ke mak kau ke? Sebab aku keliru yang itu adalah nenek ke mak ke macam mana ke, aku tak tahu dia punya title kan. Jadi aku pun tak tanyalah kat kawan aku. Cumanya bila aku dah masuk tu, aku dah rasa lain. Aku nampak tu, and aku dapat rasakan macam mungkin bukan manusia masa tu. Cuma aku tak berani bercakap dengan kawan aku, dan aku terus duduk dekat kerusi tepi pintu rumah dia tu. And then dia kata kejap aku panggil mak aku. So masa dia pergi kat arah straight tu, nak ke arah macam tepi tu dapur, lepas tu bilik-bilik dia nak pergi tu, dia macam berlalu sahaja je depan rupa yang aku nampak tadi. So aku faham lah kat situ, oh itu aku nampak jelmaan. Tapi masa tu aku macam dah tak sedap sikit, sebab rupa macam tu dia seolah-olah macam bertuan lah. Maksudnya macam dia ada tu bukan sebab dia menyinggah, bukan jenis yang liar yang kat kawasan-kawasan persekitaran yang ada tau. Dia macam lain lah. Maksudnya aura yang dia muncul tu lain. Lepas tu aku diam lagi. Lepas tu mak dia pun keluar. Lepas tu mak dia pun cakap lah, tidur lah kat bilik ni apa semua kan. Okey, aku pun okey. Mak dia pun ramah. Okey lah. Jadi lepas dah letak barang apa semua kat bilik dia apa semua, mak dia panggil makan. Okay, tak ada apa-apa lagi peristiwa yang pelik berlaku. Lepas tu malam tu, masa dalam pukul 1 lebih macam tu kot. Tapi antara time tu memang aku tak ingat, tapi antara pukul 1-2 macam tu lah, awal-awal malam kan.
aku terdengar bunyi macam ketang-ketung kat dapur. Jadi aku cakap lah kat member aku, ni siapa makan malam-malam tu? Lepas tu dia cakap, abang aku kot. Okay, aku pun tak apalah kan. Jadi waktu tu aku main phone. Tiba-tiba aku terdengar bunyi macam ada talam jatuh, macam bunyi kuat sangat. Lepas tu aku cakap, apa benda tu? Aku cakap, tak ada apalah, kau abaikan je lah dia tu kan. Aku pun okey lagi. Sampailah hari esok tu pula, siang tu dia nak ajar aku buat kuih tau. Masa tu dia nak buat kuih apa tu, cucur badak yang ubi tu kan. Dia nak ajar aku buat benda tu. Macam masa tu aku bukan tak pandai masak, tapi macam dia kata, jomlah kita main masak sebab dia kata dia ada resepi daripada turun-temurun. Okay, semula aku pun kira layankan je lah. So pergilah kat dapur dia. Masa kat dapur tu dia ambil lah barang-barang apa semua. Aku tanyalah mak dia mana. Dia kata mak dia keluar kan. Bila aku dengar mak dia tak ada, aku macam selesa sikit lah duduk kat dapur. Jadi aku cakap kat dia, boleh ke kita boleh masak ke? Mak kau tak marah ke? Dia cakap, tak apa, guna je, mak aku okey je. Sebelum ni pun aku dah biasa masak. So member aku ni memang jenis yang rajin masak. So kalau macam mak dia tak ada ke apa, dia dah tahu dah rutin dia akan buat lunch apa semua. So tak ada masalah lah dia guna dapur tu. Cuma aku rasa macam janggal sebab yelah rumah orang kan. Lepas tu nak main dapur, selalu setengah mak-mak ni kan macam tak bagi masuk dapur. Lepas tu dia cakap tak ada apa, boleh. So dapur dia ada meja. Lepas tu bawah tu macam lapang sikit. Aku cakap kat dia masa nak buat kuih tu, aku cakap, duduk bawah lah, senang sikit, selesa sikit kan. Ambil yang talam besar tu, letak tepung tu, ubi tu semua senang, kita buat dekat situ je. Sebab aku kalau buat kerja uli-uli apa semua ni, aku kena berdiri ataupun aku kena duduk bersila. Maksudnya macam aku kena duduk setaraf dengan benda yang aku nak pegang tu kan, baru selesa lah maksudnya. Lepas tu member aku cakap, tak apa ke nak duduk bawah? Betul, aku cakap okey. Jadi kita pun buat macam mana entah. Aku nak pergi basuh tangan, tiba-tiba kawan aku macam Allah macam tu kan. Lepas tu aku pandang, kenapa? Lepas tu cakap tepung tumpah. So tepung yang kita orang sandar kat tepi tak nak bagi melekat tu tumpah kan. Macam banyak jugalah tumpah sebab dia terlanggar. Jadi dia suruh aku ambil penyapu, bukan penyapu, macam benda tau untuk kain nak lap macam tu lah, lebih kurang penyapu pendek kot. Tak silap aku. Dia suruh aku ambil dekat tepi almari yang ada kat kabinet tempat buat air tu. Aku pun pergi. Bila aku patah balik tu, aku terkejut gila sebab masa tu siang. Lepas tu pula matahari memang tengah canak lagi tau. Aku nampak tapak kaki, macam tapak kaki budak-budak tau. Sebab tepung tu kan tumpah. Jadi kita nampaklah kesan orang pijak tau. Jadi aku nampak betul-betul kesan tapak kaki tu. Dia macam ada dua kat situ. Tapi langkah dia bukan yang langkah macam normally manusia biasa langkah tau. Dia langkah dia macam contoh lah, kau nampak satu kaki dia kat sini. Macam kita kalau kita berjalan biasa, kita akan nampak step yang macam ni kan. Ni paling-paling ni depan sikit lah. Lepas tu ada double macam tu kan. Tapi yang ini tapak ni, tapak dia satu kat sini. Lepas dia, daripada tepung yang tumpah tu, tapak dia kat sini. Lepas tu satu lagi tu yang jarak. Dia macam seolah-olah dia berjalan tu, bukan dia berjalan macam normal macam tu tau. Dia seolah-olah berjalan macam ni tau. Dia macam nampak sengit tu tapak tu. Lepas tu aku kata, tu benda apa kan? Aku cakap macam tu. So member aku ni nampak. Lepas tu dia pandang aku, kau nampak juga ke? Lepas tu aku cakap, aku nampak. Kenapa? Sepatutnya benda tu aku tak nampak ke? Aku macam tu kan. Lepas tu dia cakap, tak ada apalah, tak apa, cuci dulu dia macam tu. Lepas tu dia dah diam. Start dia dah diam tu, aku macam dah pelik. Aku cakap, janganlah ada benda-benda pelik kan. Sebab esok tu aku macam akan stay lagi kan. Aku dah macam, kenapa kan? Lepas tu pula, tapak tu dia mengarahkan ke belakang. Belakang tu adalah tempat mak dia simpan rak-rak pinggan apa semua yang besar lah. Jadi aku tengok, nak pergi tengok tak kat belakang tu. Lepas tu dia cakap, tak payahlah, tak apa, kita cuci yang ni je. So untuk nak goreng cucur badak tu, dapur dia dekat bahagian luar tau. Bahagian tepi. Maknanya kau akan lalu dekat kabinet dengan tempat rak pinggan belakang tu. And then baru ada kawasan luar untuk dia nak goreng. Kiranya dapur dekat situ. Jadi dia halang aku mati-matian. Dia tak bagi aku pergi kat situ. Dia suruh aku duduk dekat kerusi yang dekat dapur tu je. Aku pun macam, tak apalah, tak apa kan kau nak goreng seorang. Kita ni macam fikirlah, takkan dia nak buat kerja seorang. Tapi dia kata tak ada apa, dia okey. Dia memang berkeras tak nak bagi aku ikut. Aku pun macam, tak apalah kalau macam tu kan. So aku duduk je tunggu. Lepas tu tak tahu macam mana, aku dengar macam riuh-riuh sikit kat dapur. Aku pun buat tak tahu. Lepas tu dia pun masuk, siaplah kuih tu. Jadi bila dah siap kuih tu, hidanglah kat ruang tamu dengan air kopi ke air teh, entah aku tak ingat dah dia buat. Lepas tu dia kata macam makan sikit, nanti dia nak bagi dekat abang dia. Okey, aku pun macam okey tak apa, nanti bila abang dia nak makan, aku masuk bilik kan, macam tak payahlah sibuk kan. Lepas tu dia cakap okey. Jadi masa aku tengah duduk kat ruang tamu tu, memang aku perasan tau, tak ada orang sentuh apa benda pun. Macam kuih tu letak biasa je, tapi satu kuih tu dia macam dah kat tepi piring tau, seolah-olah macam nak terjatuh. Macam benda tu bergerak bila, siapa je yang gerakkan? Sebab masa angkat daripada kat dapur tu bawa ke ruang tamu tu, memang jelas kuih tu semua kat tengah. Macam mana kuih tu boleh ada kat tepi kan? Tu aku macam dah pelik dah, macam benda apa kan? Sebab aku tengok kiri kanan macam tak ada apa-apa pun sekeliling aku. Lepas keadaan macam tu, aku jadi macam risau kan. Aku macam, kenapa ke aku je? Kenapa mata aku dah buat hal balik macam nampak benda-benda macam tu kan?
Jadi member aku datang kat aku, lepas dia dah settle letak pinggan ke dulang pun tak kat dapur, dia datang kat aku, dia kata kau nak makan kat sini ke ataupun kau nak bawa masuk bilik. Lepas aku cakap, tadi kan aku rasa aku tak gerak mana-mana pun, macam mana kuih tu. Aku macam nak cakap tapi dia cut. Lepas tu member aku cakap, apalah macam ni, kau makan kat dalam bilik je lah, aku ambil piring ni tu kan. Lepas tu aku macam, tak apalah, ikutlah mana-mana pun, kau lepak sekali dengan aku. Lepas tu cakap, okey lah, kita makan dalam bilik. Time member aku kat dapur, dia nak ambil piring tu, kau bayangkan aku kat ruang tamu, aku boleh nampak tau dapur tu, sebab dia ada macam bahagian apa tu, kerawang tu lah, pintu gerbang yang depan tu nak ke arah ke dapur. Rumah-rumah dulu kan macam tu. Jadi aku nampak lah kelibat kawan aku tu pergi. Elok kawan aku pergi ke kanan, daripada kiri tu, kiranya gerbang tu kat sini kan, dia macam tengah-tengah macam ni. So member aku ni pergi ke sini. Jadi aku nampak daripada sini ni ada satu macam objek, macam aku tak tahulah benda ni jenis macam mana. Kau umpama dia macam ni, aku nak bagi korang gambaran. Umpama dia, kita manusia biasa ni, kita duduk bercangkung, tapi biasa kita duduk bercangkung tu, tangan kita ni pegang ujung ibu jari kaki kita, lepas tu kepala kita bongkok macam tu kan, jalan laju-laju, nak kata macam spider tapi dia manusia. Jadi kau bayangkan, kita biasa nampak orang normal biasa macam tu, tapi ni nampak rupa seperti rupa budak-budak, warna macam biru-biru pucat macam tu lah, kulit dia macam kulit orang yang mati lemas. Kau pernah tengok tak? Kalau korang pernah tengok, korang boleh bayangkan macam tu. Dia berjalan daripada tepi gerbang tu ke depan tu untuk melintasi, seolah-olah dia macam memang nak bagi aku nampak jelmaan dia tu. Jadi bila aku nampak macam tu, aku terus menjerit lah, ya Allah tanku, Allah Akbar, ya Allah apa benda tu, ya Allah aku macam tu kan. Weh, aku terus pergi kat kawan aku, padahal aku nampak dia dekat situ, member aku pun kat situ kan, kat arah situ. Jadi bodohnya aku, kenapa aku nak lalu kat situ? Sepatutnya aku lari kat tempat lain nak selamatkan diri, tapi sebab aku fikir aku perlukan seseorang untuk aku hilangkan rasa takut aku, jadi aku pergi terus ke arah itu. Member aku pun keluar, kau ni kenapa macam kawan aku terkejut lah. Lepas tu aku cakap, tadi kan aku nampak benda pelik tu tak, aku memang nampak gila aku macam tu kan. So member aku ni macam, sabar kejap lah, kita bawa ke depan kan. Lepas tu masa dia bawa aku ke depan tu, macam relax gila, sempat ambil kuih, bawa masuk bilik. Bila dalam bilik, aku macam, aku betul-betul nampak tadi. Cuba kau beritahu kat aku, sebenarnya rumah aku dia ada benda ke? Ada pelik ke? Macam, tak, cuba kau beritahu kat aku apa yang kau nampak. Lepas tu aku cakap lah, aku nampak jemaah tu. Aku siap buat balik tau, ajukan. Maknanya aku buat balik lah reaksi yang apa aku nampak tu. So member aku ni cakap kat aku, macam mana aku nak cakap, sebenarnya kau tak boleh terlalu takut yang tu kan, kau kena relax je. Aku tak tahu pula aku boleh nampak, sebab selama hari ni siapa-siapa pergi rumah aku tak pernah nampak pun benda-benda pelik yang tu. Lepas tu aku cakap, sebenarnya aku ni daripada kecil, aku memang mata aku memang boleh nampak benda-benda sini. So aku bercerita kat dia. Dia cakap, ya ke? Aku tak tahu pula, kau takut ke sekarang ni? Tanya kat aku. Tapi kawan aku ni memang relax gila. So bila kita borak-borak, dia tak nak beritahu lagi. Sampailah mak dia dah balik, dia bawa aku jumpa mak dia. Lepas tu dia cerita kat mak dia. Aku rasa dia cerita dulu kat mak dia kot pasal aku. Lepas tu baru mak dia bercakap dengan aku. Kiranya macam masa aku duduk dalam bilik tu, aku dalam ketakutan lagi sebab aku masih keliru apa yang aku lalui. So mak dia datang tu, mak dia macam tanya dulu lah, boleh makcik masuk apa semua. Mak dia macam senyum kan. Tu aku cakap, masuk lah. Lepas tu mak dia pun cerita kat aku. So nak bagi aku selesa, mak dia jelaskan lah kat aku yang sebenarnya macam keluarga dia ni ada penjaga dia tu. Ada reason lah kenapa benda tu berlaku macam tu kan. Jadi aku ni macam faham lah. Tapi dia tak adalah cakap benda tu adalah macam pendamping ke saka ke apa benda-benda macam tu. Dia tak bagi tahulah. Cuma dia kata dia memang ada sasilah, macam ada penjaga lah. Jadi dia kata mungkin apa yang aku nampak tu adalah benda-benda yang tak baik, cuba nak serang family dia. Lepas tu aku macam mungkin apa yang dia ada, family dia ada jaga rumah ke apa semua tu, mungkin untuk nak protect diri dia orang daripada ada benda gangguan lain. So aku tak adalah busybody nak tanya. Cuma aku cakap kenapa dia jeremakan diri tu dan kenapa dia mengganggu orang dalam rumah. Selama hari ni macam member aku sendiri pun ataupun makcik ada ke kena gangguan ke apa semua. Aku tanya kat mak kawan aku ni lah. Lepas tu mak kawan aku ni kata tak ada, sebab diorang dah kenal. Maksudnya benda yang ada kat rumah tu memang dah kenal dah dengan diorang sekeluarga. So tak ada gangguan. Jadi aku ni orang luar, mungkin sebab itu aku nampak. Salah satunya sebab aku memang nampak. Kalau macam orang luar lain, macam saudara mara datang ke apa semua, diorang tak pernah kena ganggu apa semua kan. Aku pun macam okey faham. Lepas tu malam tu macam kira nak dinner lah. Kiranya itu adalah hari yang seterusnya, hari terakhir aku tidur. So esok tu aku nak balik lah kan. Jadi malam tu lepas aku dah settle makan apa semua, mak dia panggil aku tau. Mak dia kata tadi kain kamu makcik letak kat sana tau, sebab makcik dah basuh dia tu. Boleh lah ambil, dah kering dah tu, dia cakap tu. Aku macam mak dia basuhkan kain aku. Macam terkejut lah sebab kain aku tu memang aku letak dalam almari tu, sebab aku baru pakai sekali. So aku gantung, tak tahu pula mak dia basuh kan. Jadi mak dia suruh aku ambil kat ampayan tu. Ampayan tu pula betul-betul dekat kawasan contoh dekat sebelah sini ni toilet
toilet dia. Lepas tu dia jarak sikit, lepas tu ada satu bilik, lepas tu kat situ ada borang dampaian. So aku akan lalu kat situ lah. Aku pun lalu. Elok aku dah ambil kain aku apa semua tu, aku nak patah balik. Jadi masa aku nak patah balik tu, aku lalu tu, aku terpandang lah dekat bilik yang tepi tu, sebab bilik tu memang terbuka. So aku nampak lah nenek dia tengah urut orang macam tu lah. Aku nampak lebih kurang kan. So aku pun buat tak tahu, aku pun masuk lah dekat dalam bilik balik. Jadi waktu malam tu tengah aku lipat-lipat kain, nak kira nak packing balik, aku nak balik lah kan. Aku pun tanyalah kat member aku ni, nenek kau ni urut tak kisah sesiapa je ke, ataupun urut-urut orang pantang? Aku tanya kat member aku ni lah kan. Lepas tu member aku ni macam pelik. Dia lama lah macam kenapa macam tu. Lepas tu aku cakap lah tak ada, sebab aku ternampak tadi aku ambil kain kan. Lepas tu aku pun buat tak tahu, aku lipat-lipat. Lepas tu member aku cakap macam ni kat aku, nenek aku dia urut je siapa-siapa yang datang, sakit ke apa semua, dia boleh urut macam-macam lah, macam dia boleh tahu angin apa semua tu. Cakap, oh iya ke? Sakit tak weh? Sebab aku kan, kalau aku nak pergi urut, aku macam risau sikit nak mengurut. Bukan sebab apa, sebab aku tak tahan sakit. Macam aku ni jenis urut yang sikit. Jadi kalau orang urut kuat-kuat kan sakit kan. Kalau dapat urut pun sedap juga kan. Berapa cas kan? Aku tanya macam tu. Kalau kononnya macam aku tanya tu sebab aku macam kot lah nenek dia boleh urut aku, lebih kurang macam tu lah kan. Aku macam tak tahu lah masa tu aku bergurau ke memang aku nak urut ke, aku pun dah tak ingat dah reaction aku pada waktu itu kan. Lepas tu kawan aku ni macam dia pandang aku macam tu kan. Lepas tu aku cakap kenapa? Lepas tu dia nak, ya aku tak faham lah kau ni dek tu. Kau ni kadang-kadang pelik lah. Lepas tu tanya kat aku, kau sembang dengan mak aku ke tadi? Lepas tu aku cakap, tak ada, mak kau suruh ambil kain. Aku pun ambil lah kain. Lepas tu kenapa? Aku tu kan. Aku dah tengok muka dia lain, aku dah dapat bayangkan lah apa yang dia nak cakap. Sebab sebelum ni pun aku pernah lalui benda-benda macam tu. So aku faham lah mesti ada something wrong dekat nenek dia ni. Lepas tu dia cakap kat aku, nenek dia dah tak ada, nenek dia memang dah meninggal. Dia kata tu memang nenek dia memang mengurut, tapi nenek dia dah meninggal. Tapi tak ingat lah berapa lama dah nenek dia dah meninggal. Cuma dia beritahu kat aku memang bilik tu bilik nenek aku salah ambil orang mengurut apa semua. Pernah je nenek dia pernah merawat orang yang ada masalah gangguan, makhluk halus ni macam tu lah. So dia cakap kat aku, apa yang aku nampak tu mungkin apa yang aku sama balik So apa yang aku nampak tu dia kata adalah jemaah. Lepas tu dia cakap lah, yang kau nampak nenek aku tu, aku tak sure lah itu kau nampak nenek aku ke tak kan, sebab kau tak pernah tengok nenek aku kan. Kau nak tengok gambar dia? Lepas tu aku macam tak apa, aku tak nak tengok gambar. Cukup lah aku dah tahu dia tak ada, dan aku nampak benda tu. So aku faham, aku dah jadi risau dengan apa yang aku lalui kan. Jadi aku rasa macam tak apa sedap. Aku pun try nak tidur. Lepas tu member aku cakap kat aku, kau anggap macam tak ada apa-apa lah, sebabnya nenek aku tu baik dia tu. Nenek aku tak pernah pun ada masalah dengan orang ke apa masa dia ada kan. So yang apa kau nampak tu adalah benda normal, sebab family kita orang memang dah biasa dah. Kadang-kadang macam dia tak ada, awal-awal dia tak ada tu lagi kerap dengar dia macam bercakap dengan orang, dengar macam bunyi orang mengerang kesakitan kena urut, sedangkan benda tu dah tak ada. So dia kata benda tu sangat-sangat normal, cuma dia tak sangka lah aku orang luar boleh kena benda tu, dan dia pun rasa macam tak sedap juga sebab dia tak tahu yang aku ni memang boleh nampak benda macam tu. Dia kata, so dia minta maaf lah macam tu lebih kurang. So masa tu lah malam tu aku nak tidur, lepas tu tiba-tiba aku rasa macam ada orang sentuh kaki aku tau. Betul-betul aku rasa. Lepas tu bila aku intai tak ada apa-apa. Lepas tu aku pun sama tidur balik. Lepas tu bila aku tidur balik, tiba-tiba kaki aku macam kena gigit tau. Sakit sangat-sangat. And aku pun buka mata, aku nampak macam susuk tubuh macam, yelah macam orang kita gelar kan toyol kan. Lepas tu aku macam terkejut masa tu. Mula-mula aku tak ingat apa reaction aku, tapi masa tu aku terkejut. Aku tak ingat aku cakap apa, aku macam terkejut. Aku macam tu. Lepas tu aku kejut kawan aku. So kawan aku cakap, kau nampak ke? So kawan aku ni cepat-cepat tau. Dia terus turun dari katil, dia pergi kat bilik bapak dia, mak dia. Dia terus beritahu mak bapak dia macam entah. Bapak dia keluar, bapak dia bawa kayu apa benda entah. Lepas tu bawa kain, bawa sejadah. Lepas tu malam tu kira macam patutnya tidur, tapi semua terjaga. So pergi kat ruang tamu, tengok bapak dia buat apa entah. Bapak dia baca-baca apa semua. Bapak dia bawa botol. Kiranya macam apa yang aku faham lah, apa yang bapak dia tu buat adalah untuk tangkap benda tu, simpan dalam botol, dan untuk buang benda tu. So masa tu aku tak berapa faham sangat, sebab aku tak berapa berjinak sangat dengan kerja-kerja macam tu. Jadi bila aku tahu, aku tengok apa semua, lepas tu aku tak faham lagi. Sampailah dah selang beberapa hari lepas pada tu, barulah macam member aku ni cerita. Dia beritahu lah kat aku macam kisah yang berlaku tu sebenarnya sebab ada kisah dia. Cuma apa yang aku nampak, macam contoh aku nampak arwah nenek dia tu dekat rumah apa semua, dia kata benda tu memang tak nak lari dah, sebab memang ahli keluarga dia pun selalu nampak. Macam dia orang bukan tak nak merawat buang ke apa, sebab benda tu tak mengganggu dia orang. Plus dia orang kata kadang-kadang dia orang pun rindu keberadaan nenek dia tu. Jadi benda tu sebenarnya kalau kita fikir-fikirkan, orang yang dah tak ada tetap tak ada kan. Buat apa kita nak terbawa-bawa seolah-olah kita tak ikhlaskan pemergian dia. Bukan aku nak menuduh dia macam tu, aku faham macam kalau aku sendiri pun, kita bukannya tak ikhlas, tapi kita rindu kemunculan ataupun keberadaan suasana tu kan. Kita rindu, aku faham benda tu. Cuma ni nak ceritakan macam
Yelah, kalau macam benda tu mengganggu, mesti kita nak do something kan. Tapi bagi family kawan aku tu, benda tu tak mengganggu dan dia rasa macam benda tu tak ada masalah. Dan dia juga tidaklah meminta atau memuja untuk arwah nenek dia tu kembali ke, ataupun percaya seperti benda-benda lain tu. So cuma bagi pihak aku lah, kalau macam bagi aku, kalau boleh, kalau kita dah tahu dah itu adalah gangguan, lebih baik kita buang kan. Maksudnya tak nak lah jelmaan ni yang menyesatkan kita. Maksudnya jelmaan ni yang macam nak goda kita untuk kita percaya benda tu adalah arwah yang dah tak ada tu. Padahal dia tu yang menyamar, entah daripada mana menyamar, jadi seolah-olah macam kita punya nenek tu buat apa kan. Macam kalau kita fikir secara rasional lah. Tapi aku pun tak tahu juga kalau aku kat tempat dia macam mana pula pergi dia kan. So bukan itu aku nak bahaskan. Tapi bila ceritakan kisah tu, member aku ni cakap memang family dia ada penjaga. Dan kenapa family dia ambil jaga apa semua tu, dia adalah nak cerita. Tapi aku macam tak nak ambil tahulah. Masing-masing ada kisah masing-masing, masing-masing ada jalan cerita masing-masing kan. Cuma dia cakap lah, apa yang aku kena malam tu, dia kata macam gigit apa semua tu, dia kata itu macam toyol lah, dia kata. Sebab dia kata kawasan rumah dia tu dah ramai dah orang hilang-hilang barang, dah ramai dah kejadian-kejadian yang macam tu lah. Ada juga pernah jadi kejadian di mana orang nampak macam seolah-olah jemaah orang minyak. Yang ni aku tak berapa nak pastilah tentang benda ni, tapi dia cakap macam tu. Bukan itu saja, pernah juga jadi kisah, okey, bapak dia ni ada bela ayam tau, reban ayam. So banyak sangat ayam dia bela. And then beberapa jiran sedepan rumah dia tu, dia macam bela kambing, lembu macam tu. Tapi macam aku cakap lah, kawasan perumahan dia orang ni bukan betul-betul kawasan kampung. Dia macam agak moden juga. Tetapi ada satu bahagian di mana kat situ ada macam tanah lapang. Kat situlah dia orang bela benda-benda macam tu. So nak dijadikan cerita, ada satu hari tu dia kata kisahnya jiran dia tu dah pernah mati lembu, kambing dan sebagainya. So bila buat siasatan, rupanya ada ular sawa macam tu lah, makan kambing lembu tu. So dia orang ni macam anggap macam benda tu tak ada apa-apa lagi. Sampailah kena kat family dia orang, ayam dia orang banyak mati, tapi tak pernah nampak pun ular sawa tu. Sampaikanlah satu hari tu bapak dia nak pergi ke mana entah, nak lalu kat reban tu, bapak dia nampak susuk ular sawa tu. Jadi bila bapak dia nampak susuk ular sawa tu, bapak dia dah standby lah kapak kan, kapak ke parang ke bawah malam, dah standby lah nak hancurkan terus ular sawa tu. Pergi dekat, tiba-tiba ular sawa tu bertukar jadi susuk seorang perempuan. Tu yang pelik sangat-sangat. Bila bertukar jadi susuk seorang perempuan, tapi muka dia buruk sangat-sangat. Bapak dia cakap yang tu. Jadi nak ceritakan apa yang kawasan perumahan kawan aku lalui ni adalah, rupanya ada belaan benda-benda macam tu. Tapi dia tak bagi makan ke apa ke, aku tak tahulah kisah macam ni, kenapa benda tu pergi terjah perbelaan-belaan haiwan yang orang lain ni bela. Ceritakan pernah ada kes orang tu mati kambing apa semua tu, ingatkan ular sawa, rupanya itu adalah jemaah, rupanya itulah jemaah jin tau, yang dibela oleh hamba Allah seorang ni. Macam tu lah kisah dia. Sebab tu lah family dia pun ada protection macam tu dan sebagainya lah. Jadi yang bestnya, aku ni pada masa tu, aku tak tahulah kenapa aku seberani itu. Lepas aku dah tahu, aku dah dengar kisah-kisah apa semua tu, aku cakap lah kat kawan aku ni, macam aku cakap, yelah aku faham lah, sebab kadang-kadang benda-benda ni berlaku bukan atas kehendak kita, sebab nenek moyang kita lagi dah buat benda tu kan. Jadi kadang-kadang bila dapat kat kita tak nak kita tolak sehabis-habis mungkin. Banyak benda, banyak fasa yang kita kena lalui untuk cleankan semua benda tu kan. So aku faham lah bagi side dia, aku cakap macam tu. Tapi aku adalah macam kononnya macam bajet-bajet bagus lah, nak nasihat sikit lah. Aku cakap, kok mana pun kita jangan percaya tipu elah jin ni kan, macam nak menyesatkan kita, syaitan, iblis apa sebagainya lah. So aku cakap dekat dia, kau kena bagi tahu kat mak ayah kau, macam cubalah macam rawat apa semua, buang betul-betul apa semua. Kiranya macam berusurkan, macam ceramah jugalah lebih kurang masa tu kan. Itulah silap aku juga. Patutnya macam ya, diri aku pun tak sempurna. Mana ada manusia yang sempurna. Aku cuba macam nak ceritakan based on apa yang aku lalui, sebabnya aku kan macam boleh nampak-nampak juga. Jadi aku tak nak lah macam dia terkait dengan kepercayaan sekian-sekian ni. Aku kurang-kurangnya macam tu lah. Ni aku macam baik je. Aku macam nak bagi tahu je lah, selain daripada dia perlukan bantuan benda tu juga untuk membuang benda tu, dia ada kaedah lain kan. Kita macam boleh untuk buang supaya kita jangan menang dengan benda-benda macam ni. Kita kena lawan lah. Maksudnya aku nak cerita macam tu. Bila aku cakap macam tu, aku dengar dia macam tu, dia macam sokong apa aku cakap kan. Tup
hari lepas aku berborak dengan dia, apa yang dia cerita apa semua tu, aku balik tu malam tu aku kena ganggu dua. Aku macam kena ganggu, macam aku nak tidur tu kan, kaki aku bergegar. Lepas tu kan aku letak barang apa semua, tiba-tiba barang tu jatuh. Dia macam gangguan yang memang betul-betul nak ganggu tau. Dia tak munculkan diri dia tau, dia jatuhkan barang-barang. Lepas tu bila kau betul-betul dah tutup mata macam nak lelap macam tu kan, tiba-tiba dengar kau punya nama, orang sebut betul-betul jelas bunyi dia sebut tu, tapi garau macam contoh macam dia nak sebut tu kan, macam tu dia ada macam apa tu, ada suara garau yang berbisik dan membunyi seolah-olah macam marah sangat kat aku. So aku macam terkejut. Berapa kali aku terjaga, aku istighfar betul-betul. Lepas tu aku baca doa, aku baca betul-betul mohon kan, mintalah hindari apa semua daripada gangguan-gangguan jin, syaitan, iblis apa sebagainya lah. So aku betul-betul berdoa masa tu sampai aku menangis, kau tahu tak. Lepas tu aku rasa macam sangat-sangat takut. Aku pegang betul-betul dada aku. Lepas tu malam tu aku ambil air semayang. Aku ingat aku peluk Al-Quran kan. Aku memang takut sangat-sangat masa tu. Lepas tu tak tahu macam mana aku terlelap. So pagi tu aku bangun kan, aku terdetik macam terfikir lah. Aku bukan nak tuduh ke apa kan, tapi aku macam kesal lah apa yang aku lalui tu. Sebab yelah, mulut kan, kerana mulut pada binasa. Padahal niat aku nak nasihat je masa tu, tapi tak tahu lah jadi macam tu kan. Sampai aku memang macam terkilan lah. Aku terkilan lah sebab gangguan tu datang macam tu. Sampailah selang beberapa tahun jugalah benda tu berlaku, baru hamba Allah ni muncul, kawan aku ni lah. Dia muncul, dia minta maaf. Dia kata dia terbawa emosi, dia tak boleh terima apa aku cakap apa semua. So memang dia lah yang hantar gangguan tu. Macam dia kata memang dia nak bagi aku pengajaran lah. Macam dia marah lah sebab aku macam nak tunjuk pandai, macam tu lah. Lepas tu dia minta maaf, and dia pun cakap lah sebenarnya apa yang dia buat tu tak sepatutnya macam tu. Sebab mak ayah dia pun, even dia ada penjagaan, ada benda yang jaga kan, family dia apa semua tu, mak ayah dia tetap macam solat, tetap buat ibadah macam kita orang biasa, orang Islam. Cuma dia kata benda tu macam daripada moyang-moyang dia dulu. Jadi benda tu memang ada. So diorang ni untuk nak gapkan dengan benda tu, diorang akan tetap lalui kehidupan macam biasa, diorang tetap solat apa semua. Tapi benda tu taklah macam apa, setengah orang macam yang betul-betul puja ni kan macam panas dan sebagainya. Dia macam benda tu ada sekadar ada, mungkin kat rumah tu, mungkin kat tanah tu, bukan dekat tuan. Dan diorang pun tidak tidak melayan ataupun mengada-adakan benda tu. Maksudnya tidaklah macam betul-betul membela seperti macam mana orang membela. So family dia pun macam tu, Alhamdulillah. Dan cuma member aku ni macam, sebab dia selain daripada dia pun nampak-nampak juga, tapi dia bukan nampak macam aku tau. Dia nampak bila masa dia nak nampak ataupun bila masa dia perlu nampak. Dia macam ada beberapa syarat lah macam tu. So masa yang dia buat kat aku tu, yang dia nak bagi aku gangguan tu, sebabkan dia dengar aku nasihat apa semua tu, dia kata memang dia malam tu memang dia minta untuk aku kena macam tu. So nak bagi macam aku takut apa semualah, sebab dia tahu aku memang boleh nampak. Tu yang dia rasa macam dia nak cuba. And dia tak sangka lah memang aku terasa benda tu. Jadi bila dia minta maaf, aku pun macam benda tu dah lama kan. So bila dia borak dengan aku macam itulah, aku masa tu pun aku ingat lupa lah. Tapi memang teruk lah aku rasa. Sebab aku menangis tu kira tahap memang aku tak boleh nak go lah dengan benda tu. Tu dia cakap dia minta maaf. So gelak-gelak semua okey lah, Alhamdulillah. Tak ada apa-apa masalah pun sekarang ni. Nampak tak kat situ, dalam apa yang aku cerita ni sebenarnya banyak yang korang boleh dapat. Di mana apa yang buruk-buruk aku buat tu jangan ikut sama sekali. Dan aku pelajari satu, kalau korang perasan, bila aku bercerita dengan korang, aku share pengalaman aku semua, bila aku macam nak selitkan macam unsur-unsur nak nasihat ataupun beri peringatan dan sebagainya tu, aku sebenarnya bersalah tau. Sebab aku tahu bukan aku yang sepatutnya bercakap macam tu. Sebab aku bukan ustazah, aku bukan seseorang yang banyak ilmu tentang benda ni. Tapi aku share based on apa yang aku lalui dan apa yang aku nampak selama hari ni. Aku tahu macam ada setengah orang dia macam tak puas hati, sebabnya kebanyakan orang akan fikir nasihat ni sesuai untuk orang yang layak beri nasihat, orang yang sempurna, yang agak sempurna lah maksud aku, untuk beri nasihat. Bukan orang yang teruk tiba-tiba kau nak acah-acah beri nasihat. Majoriti kita sebagai manusia memang kita akan berfikiran sebegitu. Nasihat ni bukan berertinya kita nasihat tu sebab kita rasa macam kita terlalu sempurna. Tidak, nasihat ni terbuka. Walaupun kita teruk macam mana pun, as long as kita nak nasihat, itu tanda kita menyayangi orang lain. Maksudnya kita menghormati ataupun kita tak nak benda yang buruk tu berlaku kat orang lain. Macam aku sendiri kan, apa yang aku cakap apa semua tu kan, itu tanda aku menghargai kehadiran korang ni dan aku cuba share apa yang aku tahu. Macam tu je lah. Tapi aku sebenarnya tak tahu benda tu, just aku bagi tahu based on apa yang aku lalui. Kau faham tak? So nasihat tu berunsur terbuka. Nak terima, tak nak sudah. Aku tak mengatakan setiap kali aku nasihat tu korang kena ikut, tak. Sebab
apa yang aku lalui tu, macam member aku tu kan, dia macam tak terima tu, mungkin pada masa tu dia kata macam mungkin dia terdetik. Aku pun tak macam mana nak nasihat aku beria apa semua. Mungkin pada masa tu dia fikiran macam tu. So apa yang aku nak sampaikan kat korang ni adalah terima dengan cara terbuka. Macam janganlah ambil serius, sebab aku nasihat tu open tau, bukan aku nasihat yang aku memaksa untuk korang dengar macam tu. Sebab dia based on apa aku lalui, kalau boleh aku tak nak korang lalui macam tu. Aku nasihat tanda aku macam hargai dan menyayangi orang-orang yang menghormati ataupun orang-orang yang support aku selama hari ni. Macam tu je, tak ada niat apa-apa pun. Sebab aku pun sedar siapa aku. Just ambil yang baik, yang buruk jangan ikut. Okay, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ni. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergudis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah SWT. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.